termasuk dalam golongan yang duduk di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu hilaqul zikir. Oh, patutlah susah bernafas pakai mask. Ya. Lupa nak buka. Lega sikit. Tadi rasa macam sesak sekejap. Apa susah? Masuk punya. Baik, minta maaf tuan-tuan dan puan sekalian. Ada batuk sikit tapi alhamdulillah rasa tak ada menular sangat, tak ada apa-apa sangat insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita melahirkan perasaan syukur kita kepada Allah kerana kita termasuk dalam golongan yang berada dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Dapat jumpa sekali lagi nah. Biasa jumpa kat section 6 je kan. Alhamdulillah. Baik. Kita pada masa yang sama bersyukur juga tuan-tuan dan puan sekalian kerana kita terpilih daripada banyak-banyak golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar sana. Kita terpilih untuk duduk dalam ketaatan. Ada orang tuan-tuan dan puan sekalian mungkin pada malam ini mereka duduk juga seperti kita, tetapi mereka duduk di dalam kemaksiatan dan juga kemungkaran. Waliyadzubillahi min dzalik. Ada juga orang yang duduk juga seperti kita, tapi mereka duduk dalam waliyadzubillahi min dzalik dalam kekufuran. Ada juga di antara mereka tuan-tuan dan puan sekalian mungkin mereka duduk seperti mana kita duduk sekarang, tetapi duduk mereka adalah duduk yang sia-sia. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Malam ni kita duduk dalam keadaan nak mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ini yang saya nak highlightkan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, mohon maaf kalau bahasa terkasar, bukan tak ada guna. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, mohon maaf sekali lagi, kita banyak mendapatkan ilmu, kita banyak mengumpulkan ilmu, kita banyak mendengarkan ilmu. Tapi kita kena faham, tujuan ilmu disampaikan bukan sebagai penyedap telinga ataupun halwah ataupun penyedap telinga, tidak. Tetapi sesungguhnya ilmu yang disampaikan itu ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Dan dia adalah at-tatbiq ataupun al-amal bih. Kita mempraktikkan ataupun kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tuan-tuan dan puan sekalian. Seringkali kita ingatkan kepada diri yang memberikan tausiah ataupun yang memberikan perkongsian ilmu dan juga mereka yang mendengarkan perkongsian ilmu untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari pada malam ini. Alhamdulillah Ustaz, pada malam ini saya punya hati begitu semangat berkobar-kobar untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Bacalah Al-Quran. Don't wait. Jangan tunggu. Jangan kita menunda-nunda sesuatu kebaikan. Tapi apa yang kita kena buat? Laksanakan dengan kadar segera. Kerana apa? Itu sebenarnya peringatan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah teringat nak buat kebaikan, jangan buang masa, cepat-cepat buat. Itu sebenarnya peringatan juga daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat. Khawatir waliyadzubillahi min dzalik, masa yang selanjutnya kita tidak lagi berkesempatan nak buat apa yang kita nak buat. Sebab tu kalau kita teringat nak bersedekah, cepat-cepat sedekah. Kita teringat nak solat sunat, cepat-cepat solat sunat, jangan buang masa. Kita teringat untuk membaca Al-Quran, cepat-cepat kita baca Al-Quran. Ustaz, saya tengah bekerja. Macam mana ni? Tak apa, bekerja. Jangan salah gunakan agama pula. Saya nak baca Al-Quran, tak kisah. Allah lebih besar daripada bos saya. Tapi kan kita dalam keadaan sedang bekerja. Itu amanah. Dan sebaik-baik dan orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, an yuqina fi amali. Dia itu tekun, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan dia. Maksudnya dia buat kerja, dia tekun. Bila tiba masa untuk melaksanakan kewajipan kepada Allah, dia laksanakan. Tapi dia tidak meninggalkan ataupun meremehkan tugasan yang dia dapat yang merupakan amanah ketika dia berada di dunia. Ini yang kadang-kadang kita kena betulkan beberapa mindset. Ada orang bila dah dengar nak baca Al-Quran, dia dah malas, minta maaf, nak bekerja tu dia dah jadi tak semangat. Ini menunjukkan, minta maaf tuan-tuan dan puan sekalian, ilmunya kurang sedikit. Satu hadis mungkin dia tertinggal, iaitu Allah suka kepada orang yang begitu tekun dalam melakukan sesuatu perbuatan. Contoh tekun dalam melakukan sesuatu perbuatan tu macam mana?
ada diriwayatkan kalau dah dikebumikan satu mayat tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, baginda sallallahu alaihi wasallam akan susun betul-betul. Itu yutqin fi amalih. Dia betul-betul tekun dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Buat kerja kasih habis. Tu dia punya bahasa kasar ataupun bahasa mudanya, bahasa orang muda. Jangan risau tuan-tuan puan-puan sekalian, saya pun dah lanjut tua dah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita buat kerja sesuatu, kita tekun, di situ sebenarnya ada keberkahan. Dan di situ juga tuan-tuan puan-puan sekalian, kita termasuk dalam kategori golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ceritakan ni apabila kita selesai daripada tugasan ataupun amanah. Kita ada masa kekosongan yang tak mengganggu waktu kerja yang merupakan amanah. Waktu tu tuan-tuan puan-puan sekalian, terdetik nak bersedekah, cepat-cepat kita sedekah. Itu sebenarnya peringatan daripada Allah. Kita terdetik nak baca Al-Quran, cepat-cepat baca Al-Quran. Itu sebenarnya peringatan daripada Allah. Ya, jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kembali balik kepada asas perbahasan kita pada malam ini, amalkan ilmu yang telah dipelajari. Dah kita semangat untuk baca Al-Quran, itu sebenarnya peringatan cepat-cepat baca Al-Quran. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, pada malam ini kita akan sambung perbahasan kita di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wa Wasayal Imaniyah, Nasihat Agama Wasiat Iman, karangan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Malam ni kita akan bahas subtopik berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan adab membaca Al-Quran yang kian hari sudah lama ataupun mulai ditinggalkan oleh segelintir masyarakat kita. Jangankan mohon maaf nak beradab dengan Al-Quran, nak baca Al-Quran pun sudah mulai kurang. Tapi tak apa tuan-tuan puan-puan sekalian, malam ni marilah sama-sama kita renungkan apakah adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran sebenarnya sangat banyak, cuma tuan kitab kita tidak menyebutkan semuanya sekali. Ada beberapa perkara yang di-highlightkan oleh tuan kitab kita. Dan perlu kita ceritakan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, adab sebelum ilmu, itulah metod yang digunakan oleh para salafun salih, ulama-ul amilin kita yang terdahulu. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ada certain orang, mereka menuntut ilmu, minta maaf bahasa kasarnya gila-gila. Menuntut ilmu sedahsyat-dahsyatnya. Menuntut ilmu tanpa mengira masa, tetapi adab diletakkan di tepi tangga. Faham maksud saya, adab diletakkan di tepi tangga? Dia tak kisah pun beradab. Yang penting saya nak menuntut ilmu sahaja. Sehinggakan sampai satu tahap, dia berani mempertikaikan orang yang mengajarkan ilmu. Dia berani mempertikaikan orang yang menuliskan ilmu. Dia itu berkenaan dengan ilmu. Kalau dari segi Al-Quran pula, dia baca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia sekadar baca. Tapi kemudian dicampakkan Al-Quran di merata tempat. Campak literally memang campak, ataupun diletakkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Di antara bentuk adab kita juga kepada Al-Quran nanti mungkin akan diceritakan pada perbahasan yang akan datang. Kita bukan sekadar baca tetapi memahami isi kandungan Al-Quran. Itu pun sebenarnya adab yang kita akan ceritakan sebentar lagi. Tapi saya nak jelaskan berkenaan dengan adab dulu, penting. Adab sekali lagi tuan-tuan puan-puan sekalian mengundang keberkahan. Dan itulah yang didapatkan oleh ulama salafun salih yang terdahulu. Kita tengok ketika mereka menuntut ilmu. Kita ambil contoh seperti Imam Syafi'i, tuan-tuan puan-puan sekalian, ketika nak menuntut ilmu ni, tengok adab beliau ketika bersama dengan guru beliau iaitu Imam Malik. Tak berani nak selak muka surat dalam keadaan berbunyi. Berbunyi pun tak berani. Sebab apa? Tak nak mengganggu suasana dan juga konsentrasi sang guru yang sedang menyampaikan ilmu. Adab. Itu kita sebut sebagai adab. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ketika menuntut ilmu dimulakan dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebahagian daripada kita mulakan dengan al-Fatihah. Bagus. Tapi sekarang dah ada yang pertikaikan berkenaan, tak boleh mula majlis dengan al-Fatihah. Itu agak terkejut juga. Mungkin disebabkan beliau tidak menemukan riwayatnya. Wallahu a'lam. Kita dah malas nak gaduh-gaduh. Ada betul, kita pun ada betul. Dia sebenarnya selama mana dia ada hujah, kita ada hujah, kita dua-dua betul. Tinggal nanti pergi ke satu tahap setelah kita masing-masing dah ada dalil ni, kita ada namanya at-tarjih. Tarjih ni maksudnya nak tengok dalil siapa dan hujah siapa lebih kuat. Dekat situ at-tarjih nanti namanya tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey.
Dari segi kalau dah jumpa dalil dan sesuai dalilnya, khalas. Dia betul, kita pun betul. Yang salah kalau kita menyalahkan antara satu sama lain. Yang salah bila kita sama sekali tak nak beramal. Itu problem tuan-tuan puan sekalian. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, di antara adab ketika orang menuntut ilmu tuan-tuan puan sekalian, ya, di antara adab ulama-ulama kita ketika menuntut ilmu, mereka ini tuan-tuan puan sekalian, kalau berada di hadapan guru, mereka tak berani nak tengok mata macam tu tuan-tuan puan sekalian. Tengok sikit, kalau dengan saya janganlah macam tu, saya tukang sampaikan ilmu je, saya bukan siapa-siapa. Kalau ulama yang terdahulu tuan-tuan puan sekalian sangat dahsyat. Ulama yang terdahulu sebelum nak menuntut ilmu tuan-tuan puan sekalian, mereka pergi berwuduk. Ada sebahagian di antara mereka mandi. Ada sebahagian daripada mereka berwuduk, kemudian nanti pakai baju yang paling indah. Apatah lagi ilmu yang nak dipelajari ketika itu adalah ilmu Al-Quran dan juga hadis tuan-tuan puan sekalian. Itu ulama terdahulu. Nanti bila dah sampai dekat tempat nak mempelajari ilmu, kitab ini akan diletakkan tempat yang tinggi. Adab mereka terhadap ilmu tu tuan-tuan puan sekalian. Itu adab. Dan akhirnya disebabkan adab-adab itulah tuan-tuan puan sekalian, terlahirnya ulama-ulama luar biasa seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti imam-imam yang terdahulu tuan-tuan puan sekalian. Orang terdahulu, tuan-tuan puan sekalian, kalau nampak ada cebisan ayat Al-Quran dekat atas lantai, cepat-cepat diambil dan diletakkan di tempat yang sewajarnya. Ataupun nanti dibawa ke tempat pembakaran bakar. Itu yang terdahulu, tuan-tuan puan sekalian. Sekarang, Al-Quran pun dah berani letak dekat atas lantai. Dan ini kita boleh nampak banyak dekat tanah Arab. Dan kita tak boleh nak salahkan, mungkin mereka ada dalil. Kita berhusnudzon, mungkin mereka itu ada dalil. Kita tak nak salah menyalahkan. Cuma kita yang dah belajar pula, kita pula yang ada prinsip, kita menghormati Al-Quran itu. Gitu tuan-tuan puan sekalian. Itu pentingnya kita menuntut ilmu dan berprinsip dalam kehidupan kita. Al-Mabadi', kita ada prinsip. Tuan-tuan puan sekalian, sekali lagi kita nak highlightkan, dengan adab itulah akhirnya ilmu itu menjadi satu keberkatan. Kita ambil satu juga cerita berkenaan dengan Ar-Rabi'ah. Rabi'ah, kalau tak salah nama beliau, anak murid kepada Imam Syafi'i. Rabi'ah ni tuan-tuan puan sekalian mengalami satu masalah yang lain daripada lain. Ketika dia menuntut ilmu dengan Imam Syafi'i ni tuan-tuan puan sekalian, susah betul nak faham. Tak faham-faham. Imam Syafi'i diulang balik, tak faham juga. Diulang sekali lagi dalam kelas, tak faham juga. Akhirnya mungkin takut mengganggu anak-anak murid yang lain sebab kita nak kejar, kita nak sampaikan ilmu, banyak lagi perkara yang nak disampaikan. Imam Syafi'i kata, nanti jumpa. Itu kaedah Imam Syafi'i. Dia dah, ni masih tak faham lagi, kita usahakan lagi. Ini Islam tuan-tuan puan-puan sekalian. Bukannya dah try sekali tak boleh kita tinggalkan, tak. Try berkali-kali tuan-tuan puan-puan sekalian, tak boleh lagi ni. Okey, tak apa. Datang rumah. Datang rumah tu Imam Syafi'i pula memuliakan anak muridnya, diberikan makan juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Adab seorang guru pula. Kemudian diajarkan ilmu, masih lagi tak faham. Akhirnya Imam Syafi'i kata, andai katalah ilmu itu aku boleh suapkan sebagaimana makanan ni aku nak suapkan kepada engkau, aku suapkan dah ilmu tu. Tapi ilmu tu yang memberikan hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi kefahaman adalah Allah. Anak murid kepada Imam Syafi'i tadi pula tuan-tuan puan-puan sekalian, walaupun dalam keadaan susah nak faham, lambat tangkap, tapi adabnya sangat tinggi kepada Imam Syafi'i. Tak pernah menengking, Imam Syafi'i yang tak pandai mengajar. Zaman sekarang kita ada jumpa ramai orang macam tu. Saya pernah berjumpa dengan pelajar yang macam tu. Tak adalah ustaz yang tak pandai mengajar. Bukan saya, dia cerita pasal ustaz yang lain. Kalau dia cerita pasal saya, lain jadinya nanti. Ini cerita pasal ustaz lain. Kita, kenapa kamu nak cakap macam tu? Yalah dia mengajar macam, kita dah jumpa dah ada dah. Zaman sekarang dah ada orang macam tu tuan-tuan puan sekalian. Zaman dahulu, Imam Nawawi sebelum nak datang pergi menuntut ilmu dengan gurunya, beliau sedekah dulu. Pergi masjid atau mana-mana, sedekah dulu. Dengan niat, Ya Allah, ustur aurata wa uyuba muallimi. Tutuplah aib guruku, biar aku tak tahu aib guruku. Itu anak murid yang terdahulu, tuan-tuan puan sekalian. Adab mereka tu. Sampai mohon jangan sampai tunjukkan aib gurunya kepada diri dia. Zaman sekarang, cari aib cikgu tu. Cari aib guru tu. Supaya dia tahu, sedar dia di mana, tempat dia di mana, siapa dia. Gitu. Zaman sekarang tuan-tuan puan sekalian.
Jadi kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, kita kembali balik pada cerita Rabi'ah tadi tu. Berkat adab beliau kepada Imam Syafi'i, berkat kegigihan dan kesabaran beliau dan juga kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar beliau ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Beliau ini pada akhirnya ketika menjelang nak meninggalnya Imam Syafi'i menunjukkan beliau ini sebagai penerus mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mazhab Syafi'i yang sekarang tersebar kat sini boleh dikatakan atas jasa anak murid yang lembab tadi itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Berkat apa? Beliau sangat beradab dan menjaga gurunya tadi itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi keberkahan dan keberkatan. Sebab itulah kita sebenarnya kita kena faham prioriti yang mana. Al-adab qabla al-ilm. Sebagaimana Imam Syafi'i yang mengatakan, al-adab qabla al-ilm. Bukan itu kata beliau adalah ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Maksudnya jadikan ilmu kamu seperti garam, manakala adab kamu seperti tepung gandum tu. Barakallahu fikum. Kalau kita nak buat roti, tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan puan, nak buat roti, banyak mana tepung ke garam? Mungkin tuan kita boleh ajarkan sikit lepas ni. Kita banyak mana sebenarnya, tepung ke garam kan? Jadi kalau kita tengok, mungkin tepung lebih banyak daripada garam. Kalau garam lebih banyak daripada tepung, apa yang berlaku? Sama ada dia keras, susah nak dimakan, ataupun masin buat penyakit. Itu gambaran orang yang dia ada ilmu banyak, tapi adabnya sedikit. Suatu hari nanti tuan-tuan dan puan sekalian, dan ini terbukti orang yang kurang adabnya dalam menuntut ilmu, dan kurang adabnya ketika menyampaikan ilmu. Waliyadzubillah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang beradab kepada ilmu ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Khawatir juga, takut kita termasuk dalam golongan yang Allah dah masukkan mereka dalam golongan al-kadzab. Waliyadzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, khawatir nanti, dan ini terbukti tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang dia tak ada adab ataupun kurang adabnya, ilmunya banyak, akhirnya sampai ke satu keadaan dia akan menyakiti orang lain. Ilmu tinggi tapi adab kurang, dia menyakiti orang lain pula. Sama macam roti tadi tu. Garam banyak, tepung sedikit, boleh dimakan? Boleh, tapi dengan keadaan terpaksa dan boleh menyebabkan orang lain terkena penyakit darah tinggi. Zaman sekarang dah banyak. Dan kita doakan, bukan yang asatizah ulama-ulama kat luar ni tak betul, tidak. Cuma ada segelintir daripada mereka yang mungkin terkeluar sedikit, dan kita doakan mereka itu semua mendapatkan siratal mustaqim. Dan kita doakan kita juga ni, kita yang paling penting sekarang ni. Kita tengok yang menyampaikan tu pula yang sesat nanti. Waliyadzubillah min dzalik, kita termasuk dalam golongan yang berada di dalam siratal mustaqim tu tadi, tuan-tuan dan puan sekalian. Kembali balik. Kalaulah seseorang nak buat roti, sudah tentu tepungnya yang dibanyakkan, garamnya yang dikurangkan. Garam tetap kena ada. Kalau tak, tak namanya roti. Tak sedap. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nak buat roti ni, you need the tepung. You also need the garam. Tapi garam jangan terlalu banyak. Dan jangan tak ada garam sama sekali. Ada orang adabnya tinggi tapi ilmunya tak ada. Akhirnya tuan-tuan dan puan sekalian, salah guna ataupun salah cara, salah amalannya. Jadi tetap kena ada kedua-duanya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah berkenaan dengan adab. Dan kita perlu ingatkan, adab itu kunci keberkatan ilmu. Adab itu tuan-tuan dan puan sekalian adalah kunci keberkatan sesuatu ilmu. Ilmu dia mungkin kurang, tapi adabnya agak tinggi. Akan datang yang namanya ilmu lain, tuan-tuan dan puan sekalian. Akan diberikan kepadanya kefahaman yang mudah selepas daripada itu. Kita pernah berjumpa, tuan-tuan dan puan sekalian, seorang pelajar di pondok dulu, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia ini tak dipandang sangat, orang selalu mengejek-ngejek, tapi beliau ini setiap kali cikgu dia ataupun sang guru ni panggil untuk berkhidmat, sama ada tolong urut ataupun tolong angkat-angkat barang, dia pergi. Dia menghormati betul, dia jaga adab. Dia pun pergilah tolong, ini selipar guru aku ni terbalik, dia tolong susunkan. Oh, diminta untuk tolong angkat-angkatkan barang, dia pun pergi tolong. Tuan-tuan dan puan sekalian, adab khidmat beliau pula ditambah dengan khidmat pula, tuan-tuan dan puan sekalian.
Tak lama kemudian, tuan-tuan dan puan sekalian, dia belajar, makin lama makin mudah. Senang pula. Wahai sebelum ni, orang kata, nak kata top 10 pun tidaklah. Top 10 pun tidak, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi berkat adab beliau itu, semakin lama, makin bijak pelajarnya tu. Tengok dah jadi ustaz dah dekat pondok sana. Saya tengok, dia jadi ustaz. Jadi ustaz dah. Wah, dulu sama-sama sekelas dengan kita dulu. Macam, dia boleh jadi ustaz. Yang bestnya tu, anak murid yang belajar kat sana, orang Malaysia yang pergi belajar sana, bila balik sini cerita, ustaz ni bagus. Saya faham dengan ilmu kita, Masya Allah. Itu mungkin berkat adab. Berkat adab, tuan-tuan dan puan sekalian. Barakallah. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, tanamkan dalam kita punya mindset, adab dulu sebelum ilmu. Begitu juga ketika kita nak baca Al-Quran, jaga adab kita ketika membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah adab-adab tersebut? Mari kita tengok. Qala Syekhul Mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Adab membaca Al-Quran. Sebentar ya. Saya minta maaf sangat. Pasal sekarang ni waktu periksa jadi macam-macam pula. Okey. Ketahuilah bagi orang yang membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya yang lahir dan batin. Masya Allah. Adab pun ada adab lahir dan ada adab batin. Jadi adab nak menuntut ataupun adab minta maaf nak baca Al-Quran ni ada dua jenis adab, lahir dan batin. Seorang hamba tidak akan dihitung pembaca Al-Quran yang sebenarnya, sempurna bacaannya sehingga mendapat tempat di sisi Tuhan, melainkan terlebih dahulu ia harus beradab dengan adab-adab lahir dan batin. Maka terjawablah pertanyaan, persoalan berkenaan dengan Ahlul Quran. Siapakah itu ahli Al-Quran? Dan apa kelebihan ahli Al-Quran? Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ada keluarga dekat atas muka bumi. Jangan salah tafsir. Oh, keluarga maksudnya Allah tu juga adalah manusia. Tak boleh. Ini hadis Rasulullah. Satu. Yang kedua, berhati-hati ketika nak memahami. That's why nanti kita kena belajar satu lagi elemen penting dalam asas fardu ain, namanya aqidah ataupun tauhid. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maksudnya di sini adalah hambanya yang VIP. Hambanya yang memang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dekat dunia ni. Siapakah mereka? Ahlul Quran. Pertanyaannya, siapakah Ahlul Quran? Ahlul Quran itu adalah mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dan di sini pula nanti ditambah tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan sekadar menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, tapi dia beradab dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau dia sibuk baca Al-Quran, baca, tapi dia tak beradab dengan Al-Quran. Contoh, dia baca, dalam hatinya, tengok ni, aku dalam masa 30 minit aku boleh habiskan 30 juzuk. Banyak sangat tu. Boleh habiskan 1 juzuk. Itu hilang adabnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Tak cukup dia sibuk, tetapi dia kena jaga hati dia. Dia kena jaga adab. Bila dia jaga adab, dia termasuk dalam Ahlul Quran tadi tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia termasuk dalam ahli Al-Quran. Jadi sekali lagi, tak dinamakan, tak dianggap pembaca Al-Quran ataupun ahli Al-Quran kalau dia itu sendiri tidak beradab dengan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan sekalian, zaman sekarang ada orang baca Al-Quran tak jaga adab. Apa yang terjadi pada dirinya? Minta maaf, sampai ke satu tahap mengkafirkan orang lain. Pada zaman dahulu, tuan-tuan dan puan sekalian, selepas daripada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan baginda, ada istilah ataupun golongan namanya Khawarij. Khawarij, tuan-tuan dan puan sekalian, di mana mereka ni baca Al-Quran dengan begitu hebat, tetapi Al-Quran itu hanya sampai ke tenggorokan, kerongkong sahaja, tak sampai ke dalam hati. Kenapa? Mereka sekadar baca, tetapi mereka tak menghayati. Ataupun mereka mentafsirkan Al-Quran itu mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Sehingga kata tuan-tuan puan sekalian, ketika ada orang, mereka ni keluar, Khawarij ni keluar. Kemudian nanti tiba-tiba ada orang ni, mereka ni nak menginap ataupun nak bertamu dekat sebuah rumah. Tuan rumah, minta maaf lah, saya tak dapat nak menerima tetamu. Orang yang tak dapat menerima tetamu tadi tu dihukum kafir. Berdasarkan hadis Rasulullah. Nampak? Mereka gunakan dalil, tuan-tuan dan puan sekalian, Khawarij ni. Dan mereka menghalalkan darah orang. Mereka bunuh banyak. Dibelahnya perut sang ibu demi memenuhi mereka punya sangkaan yang mereka sedang follow Al-Quran.
Dihalalkan darah orang yang tak dapat nak menerima tetamu tadi itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, dia kena menghormati tetamu. So kalau dia tak menghormati tetamu, maka dia tidak beriman. Tidak beriman maksudnya kafir. Ini kesimpulan mereka. Ini kesimpulan mereka. Ini yang kita katakan baca Al-Quran tuan-tuan sekalian tapi tak sampai ke hati. Yang tahu nak menghukum sahaja, bahkan lebih teruk nak menghukum kafir dan nak dibunuh. Banyak pertumpahan darah disebabkan oleh golongan tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Zaman Rasulullah ada tak macam tu? Ada. Jadi tak heran kalau zaman sekarang ada orang dia baca Al-Quran, Al-Quran tak sampai ke hati, kemudian dia banyak minta maaf takfirkan orang, ataupun minta maaf dia banyak menyesatkan orang, ataupun minta maaf dia salah gunakan Al-Quran, diterjemahkan, ditafsirkan ikut hawa nafsu. Kita jangan hairan. Dia baca Al-Quran tetapi dia juga pembunuh. Tak hairan. Sebab zaman Rasulullah dah ada orang seperti itu. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang membahagikan harta ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan, tuan-tuan sekalian. Ketika baginda sedang menyampaikan ataupun membagikan harta rampasan, ada satu orang hamba Allah ini, tuan-tuan sekalian, ditegur baginda. Ya Rasulullah, bahagikan harta ni betul-betul? Dia berani cakap macam tu dengan Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, kalau aku tak bagi yang betul-betul, siapa lagi nak bagi yang betul-betul? Maksudnya beliau ni Nabi. Nabi ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, diberikan wahyu, diberikan amanah, diberikan petunjuk untuk bahagikan harta harta rampasan. Tapi nampak tuan-tuan puan-puan sekalian, dia boleh rasa tak puas hati dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi kejadian saya lupa, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak boleh gini. Orang tu dia abaikan apa kata Rasulullah, dia pergi kat tepi dia solat. Adab tak ada tuan-tuan puan-puan sekalian. Golongan ini yang dikatakan dia sibuk dengan Al-Quran. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, Al-Quran tu tak sampai kepada hati disebabkan adab mereka terhadap Al-Quran. Waliyadzubillahi min dzalik. Sebab tu penting kita jaga adab kita, especially bila nak baca Al-Quran. Baik, orang yang mengabaikan adab-adab tersebut, tiada memelihara tata tertibnya, belum boleh dihitung telah sempurna bacaannya. Nampak? Tuan kitab kita kata, nak kata bacaannya sempurna? Not yet. Selama mana dia tidak beradab dengan Al-Quran tu dulu. Pernah ada orang minta izin dengan saya nak baca Muqaddam kalau tak salah, tapi dalam keadaan pakai seluar pendek. Kita tegur, tak boleh. Apa sah tak boleh pula? Kita pula kena marah. Ada ke dalil yang mengatakan, sudah pakai dalil, kita tak boleh nak cakap apa kalau dalil. Cuma kita bagi tahu adab. Adab ketika kita baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, maka bacalah dalam keadaan kita yang paling baik. Bacalah dalam keadaan kita berwudu. Bacalah dalam keadaan kita menghadap kiblat, itu dalam keadaan yang terbaik. Pilihlah tempat yang terbaik untuk baca Al-Quran. Ini wala salam wala kalam. Dahlah tanya kita, bila kita jawab, kita kena marah. Sekarang dah berhenti, wallahu alam, kita tak tahu nak cakap. Buat secara online dulu tuan-tuan puan-puan sekalian. Faham, mungkin dia ada niat yang baik dan sebagainya. Nak terus baca, tapi janganlah marah kita balik. Kita tak tahu apa-apa. Kita bagi tahu adab. Ya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam. Semoga diberikan hidayah. Jangan kita benci-benci, tak ada maknanya tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita geram, kita terus terang, kita geram. Tapi pada masa yang sama, kita janganlah sampai mengharap dia mendapat dosa ataupun masuk neraka. Sebab nanti tak ada beza antara kita dengan iblis. Ya? Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita lanjutkan. Di antara adab-adabnya, sekarang kita nak go in. Ada lagi. Tetapi tidaklah sesia bacaannya itu, kerana ia akan peroleh pahala sekadarnya juga. Baik, walaupun tak dikira sempurna bacaan Al-Qurannya kerana tidak menjaga adab tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia dapat pahala tak? Tetap dapat pahala, tapi pahalanya sekadarnya sahaja. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tak nak jadi kelompok yang lepas tengkuk, nak buat sekadar lepas nafas, tak nak. Kita nak buat yang terbaik. Nak buat dalam keadaan yang terbaik. Solat kita nak dalam keadaan terbaik. Baca Al-Quran nak buat dalam keadaan terbaik. Tak nak sekadarnya sahaja.
Sebab tu penting kita jaga adab tu tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik. Bila cerita adab ni saya teringat satu cerita. Menarik tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia ni begitu semangat baca Al-Quran, mulutnya tu tak boleh henti daripada baca Al-Quran tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia punya tak boleh henti tu, bila nak masuk tandas kena gigit sesuatu. Supaya tak terbaca Al-Quran dalam tandas. Punya nak jaga adab dengan Al-Quran tu tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan punyalah beliau ini melazimi membaca Al-Quran dalam sehari-harian tuan-tuan puan-puan sekalian. Semoga kita termasuk dalam golongan yang lidahnya dan mulutnya selalu basah dengan membaca Al-Quran tuan-tuan puan-puan sekalian. Nanti ada satu cerita juga tuan-tuan puan-puan sekalian berkaitan dengan Ibnu Mubarak yang berjumpa dengan seorang wanita daripada Palestin waktu tu. Di mana wanita ini tuan-tuan puan-puan sekalian, beliau tidak akan berbicara kecuali melalui apa yang ada dalam Al-Quran. Dia tak akan cakap kecuali ayat dia tu mesti ayat daripada Al-Quran. Dia nak cakap dia tersesat, dia guna ayat Al-Quran, dolin. Dia nak cakap dia daripada Palestin, nanti dia sebut Al-Qudus. Dia ada ayat dari perkataan Al-Qudus daripada Al-Quran nanti. Apa yang dia cakap semuanya gunakan Al-Quran tuan-tuan puan-puan sekalian. Ni Ibnu Mubarak kalau tak salah kisahnya. Tak apa. Itu nanti satu masa nanti saya ada kesempatan saya kongsikan cerita tu. Cerita tu sangat menarik. Dia satu motivasi kepada diri kita untuk selalu membaca dan berpegang kepada Al-Quran ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik. Antara adab-adab yang terpenting dan dituntut si pembaca Al-Quran itu, yang pertama dia kena bersifat ikhlas. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bila nak baca Al-Quran, di antara adab kita dengan Al-Quran itu sendiri adalah ikhlas kepada Allah Ta'ala serta mengharapkan keredaannya. Nak baca Al-Quran tu senang kata betulkan niat, baca untuk apa? Jangan baca untuk nak lumba ni, saya lagi laju daripada dia. Grup tu dah juzuk berapa? Wih, laju tu, jom ya. Betulkan dah, bagus. Kita berlumba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, bagus. Tapi kita nak upgrade sedikit. Lepas ni nanti Ramadan tak lama lagi nak datang, mungkin ada halqah qira'aniyah, ada halqah tadarus, baca Al-Quran. Lepas ni luruskan niat kita nanti tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, baik, dah masuk waktu ke? Belum lagi ya. Baik, pasal saya perasan semua tengok belakang, saya takut sekejap. Baik, saya cuba percepatkan. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, di samping mendekatkan diri kepadanya dan mengharapkan pahala dari pembacaannya itu, dia juga kena betulkan niat, dia baca untuk mendapatkan redha dan pahala daripada Allah. Bukan nak dapatkan pujian, bukan nak dapatkan bayaran, bukan nak dapatkan senyuman daripada bapa mertua, tidak. Memang baca lillahi ta'ala, nak dapatkan balasan daripada Allah. Saya teringat dalam satu perbahasan kitab Penawar Bagi Hati, kalau tak salah, ikhlas. Kalau seseorang itu baca ataupun melakukan sesuatu amalan tuan-tuan puan-puan sekalian, tapi dia bukan buat kerana Allah, cuma dia buat kerana nak mengharapkan pahala, adakah itu termasuk ikhlas atau tidak? Ini ada dibahas dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandini. Kita dulu dah pernah baca, kita ulang kaji sikit je. Kalau seseorang dia baca Al-Quran, contoh surah Waqiah, dia baca bukan ikhlas kerana Allah ataupun baca nak dapatkan redha daripada Allah itu, tapi dia baca kerana nak benefit daripada surah Al-Waqiah tu, tak nak kefakiran contoh. Adakah itu dikira ikhlas? Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan takut, itu dikira ikhlas, tapi ikhlasnya tahapan dia bawah sedikit. Nanti tuan-tuan puan-puan sekalian, kita yang dah pernah belajar kitab ni, sekadar peringatan yang dah belajar kitab Penawar Bagi Hati, kita jangan biarkan kitab tu jadi pameran je tau. Ambil balik ulang kajilah sikit tuan-tuan puan-puan sekalian. Kat situ nanti ada bahas. Kenapa dibahas masalah ikhlas tu? Supaya kita tak mudah menghukum. Dia ni baca sebab nak dapatkan fadilat daripada Al-Quran. Ni tak ikhlas. Allah syuf. Dalam tuan kitab kita sendiri itu tuan-tuan puan-puan sekalian katanya ikhlas, tapi tingkatannya rendah sedikit. Itu ada dibahas dalam kitab Penawar Bagi Hati itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik, kita sambung sedikit. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, janganlah sampai ia membaca Al-Quran secara menunjuk-nunjuk. Dia baca Al-Quran sebab dia nak menunjuk-nunjuk tuan-tuan puan-puan sekalian, atau meniru-niru orang lain. Baca sebab orang lain baca, saya pun nak bacalah. Sebab apa? Malu sebab dia tak baca Quran yang orang lain baca.
Itu kurang adab. Sepatutnya kita baca betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala tak? Dapat. Cuma tak sempurna, tuan kita katakan. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, atau untuk menghibur orang. Kadang-kadang baca Al-Quran sebab nak hiburkan orang. Ini kita kena betulkan sedikit niat. Tak salah nak buka majlis dengan taranum. Tak salah nak buat majlis pertandingan taranum. Musabaqah baca Al-Quran paling sedap, tak salah. Tapi kita ingatkan kepada mereka, kita baca ni sebenarnya bukan nak tengok siapa sedap sangat. Sebenarnya yang paling utama kita nak memotivasi orang lain untuk membaca Al-Quran. Itu tujuan asalnya. Kenapa kita buat sesuatu secara besar-besaran? Sebab kita nak motivate orang. Itu dakwah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itulah dakwah. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, atau mengharapkan sesuatu hadiah dan bayaran. Baca tu bukan sebab kamu baca ni nanti saya bagi RM50. Itu kurang adab, tuan-tuan puan-puan sekalian. Macam tu pun kurang adab. Yes, kurang adab. Sebab Al-Quran tak sepatutnya kita setimpalkan dengan wang, dengan duit. Baca lillahi ta'ala. Macam mana? Tilawah Al-Quran, okey. Dengan bayaran. Kita betulkan niat. Begitu. Saya tak berani nak mengatakan tak boleh buat. Kalau ikutkan boleh, sebab itu adalah suntikan motivasi untuk masyarakat kita, especially masyarakat awam. Dari segi adab, dekat sini yang kita risaukan. Bukan tak boleh, ini kita katakan kurang beradab. Begitu. Kalau niatnya itu pula, ni bergantung pada niat juga. Kalau niatnya itu untuk motivate, tak jadi masalah. Dan kita pula yang menganjurkan majlis seperti itu, kita ajak kepada mereka, macam saya katakan tadi, kita tilawah, pertandingan musabaqah tilawah, hafazan ke dan sebagainya, kita buat ni, kita betulkan niat kita, bukan semata-mata kita nak bertanding, nak dapatkan duit, tak. Yang paling utama kita punya niat ataupun matlamatnya adalah kerana kita nak berdakwah, kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah bila kita mengajak orang lain ataupun motivate orang lain untuk baca Al-Quran kita dapat pahala? Dan itu merupakan salah satu daripada perkara yang dianjurkan oleh Allah, iaitu berdakwah. Dalam surah Ali Imran ada menyebutkan 3 perkara ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ad-da'wah, kemudian nanti an-nahi an munkar wa amr bil ma'ruf. 3 perkara ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan ini dibahas hukumnya. Apa hukum dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar? Ini dibahas. Apa hukum kita berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar? Dakwah itu dikatakan fardu kifayah. Jadi bila kita buat program seperti itu dengan niat dakwah, kita menjalankan kefarduan sebenarnya. Tapi fardunya fardu kifayah. Betulkan niat itu sahaja. Jangan kita halang pula sebab takut mematahkan semangat mereka. Itu satu lagi. Sebab tu kita kena belajar fiqhul awlawiyat. Kita kena faham mana yang lebih aula. Pentingnya kita jadi seorang da'i yang kita tahu keadaan masyarakat ketika itu. Baginda SAW ketika berdakwah, baginda kenal penduduk musyrikin Mekah dan baginda kenal para sahabat. Sebab itu sangat mudah ilmu itu masuk ke dalam diri sahabat dan juga orang-orang kota Mekah. Orang kota Mekah pula bukan mereka tak nak terima. Mereka boleh terima tetapi disebabkan ada masalah hati. That's why pengajian ilmu tasawuf itu sangat penting. Hati tu kalau tak disentuh, tak dibetulkan, susah nak masuk ilmu, petunjuk, cahaya dan sebagainya. Susah nak masuk. That's why hati tu dibetulkan. Okay, harap dapat menjawab. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, demikian itu adalah mata benda yang bakal binasa dan lenyap. Ini pengertian ataupun kita katakan huraian yang sangat menarik daripada tuan kitab kita. Kalau kita buat untuk ikut orang, untuk hiburan, untuk bayaran, untuk orang kata menunjuk-nunjuk, kemasyhuran, harta, populariti, semuanya akan hilang. Semuanya akan binasa, semuanya akan sirna, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab itulah kita cari satu matlamat yang matlamat itu dia tidak akan hilang, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi, saya perlu highlightkan supaya tak berlaku salah faham.
Ini adalah perkongsian daripada Tuan Kitab kita untuk kita beradab dengan Al-Quran. Supaya kita sampai ke tahap yang paling tinggi dalam membaca Al-Quran, iaitu sempurna bacaannya. Nak sempurna bacaan Al-Quran, jaga adab-adab kita ketika kita nak baca Al-Quran. Andai kata tuan-tuan puan-puan sekalian, niat kita salah, maka di situ hilanglah satu adab kita. Bila hilang satu adab, boleh jadi berdosa dan boleh jadi tak berdosa. Itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Cuma bacaannya nanti menjadi tidak sempurna. Bacaannya tak dikira sebagai bacaan Al-Quran yang sempurna. Dapat pahala? Dapat, tapi dapat sekadarnya. That's why tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ulang sekali lagi, dalam mana-mana majlis, dan sekarang ni Alhamdulillah kami di sekolah, kalau ada buat program apa-apa, kita highlightkan matlamat dulu. Bila kita nak buat satu program, kan ada matlamat, objektif. Itu yang kita highlightkan dulu. Dan mesti dalam kita punya SOP sekarang ni, nak highlightkan matlamat, mesti ada kaitan dengan nak meningkatkan ataupun tingkatkan iman. Bila kita buat macam tu tuan-tuan puan-puan sekalian, dan kita terangkan semula, kita highlightkan matlamat, semua orang akan faham tujuan kita buat benda ni kerana nak apa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita pun jadi macam, baru nampak sekarang, rupanya ketika berorganisasi ni, perlu jelas matlamatnya untuk apa. Sama bila nak buat program, jelaskan matlamatnya untuk apa. Waktu program, contoh minta maaf bukan nak mengajar mentadbir, tak ada, sekadar perkongsian. Kalau kita buat program, ingatkan semula, Alhamdulillah ramai kita di sini dan sebagainya. Di sini kita sama-sama ingin, tak perlu kita nak ingatkan matlamat kita, tak perlu cakap macam tu. Kita duduk, sama-sama kita duduk sini sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baca Al-Quran ini supaya kita bertambah rindu kepada Allah, contoh. Tak perlu kita nak highlightkan ni sangat, kita highlightkan motif ataupun matlamat sebenar kita. Gitu tuan-tuan puan-puan sekalian. Bahkan ketika kita nak belajar dulu, waktu kita nak menuntut ilmu tuan-tuan puan-puan sekalian, nanti ada niat. Niat itu sebenarnya nak highlightkan matlamat kita. Kan ada lafaz niat, ada niat, itu nak niat atau kita nak panggil apa? Highlightkan matlamat kita. Kalau dulu nak menuntut ilmu, nanti di depan guru nanti, guru kita akan minta baca niat yang diajarkan oleh pengarang kitab kita, Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apa yang beliau ajarkan? Sebut nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan macam tu. Saya niat nak belajar kerana apa? Diajarkan begitu. Di-highlightkan motif kita. Itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Error. Patutlah semua tengok sini. Minta maaf. Sikit lagi tuan-tuan puan-puan sekalian. 2 minit je saya ambil lagi. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi hendaklah seluruh batin dan hatinya penuh perasaan dengan kebesaran zat yang berbicara. Kalau kita perhatikan tadi tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, itu adalah adab dari segi batin. Adab batin kita. Kita dapat fahami tuan kitab kita ni nak ceritakan, kita ini mungkin jaga adab secara lahir. Maksudnya Al-Quran itu kita letakkan di tempat yang sepatutnya, Al-Quran itu kita angkat, kita letak di dada, Al-Quran itu kita tidak, apa orang kata, buka kasar-kasar, Al-Quran itu kita tengok dengan baik-baik, kita jaga. Tak cukup sekadar itu, adab juga perlu dijaga dari segi adab batin, iaitu hati kita. Jangan baca kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, ketika bacalah kerana Allah, merendahkan diri kerana kemahaagungannya serta hati dan anggotanya penuh khusyuk seolah-olah ia sedang berdiri di hadapan Allah membaca kitab sucinya yang menerangkan tentang perintah dan larangan. Jadi bila baca tu anggaplah seakan-akan kita baca di hadapan Allah. Sebab kita perlu ingat Al-Quran ini adalah kalamullah. Kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan baca novel. Kita bukan baca buku cerita. Kita baca buku Tuhan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita baca kata-kata yang telah disusun oleh Tuhan kita. That's why jaga betul-betul. Surat daripada kekasih dicium-cium sebelum dimasukkan ke dalam poket. Ini kan pula Al-Quran, takkanlah tak jaga.
Kalau kita sayang, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita contohlah, kita baca surat cinta orang yang kita sayang tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, di mana-mana dibawa. Sampai peluh tangan tu habis, hancur dah orang kata ketah tu, punya sayang dibawa ke mana-mana. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita terhadap Al-Quran patutnya ada perasaan sayang macam tu lah. Di mana-mana kita bawa Al-Quran. Di mana-mana kita sebut-sebut Al-Quran. Al-Fagir punya pakcik, Alhamdulillah. Setiap kali habis solat, dia tak nak cakap dengan sesiapa. Dia tak nak dikacau. Dia nak duduk dalam bilik, habis solat tu, dia nak duduk sekejap nak baca Al-Quran. Bagilah saya baca Al-Quran. Sekejap tau nak baca Al-Quran sekejap. Begitu tuan-tuan puan sekalian. Dia haus untuk baca Al-Quran. Ya Allah. Malu. Dahlah beliau ni tak belajar agama macam kita. Kita belajar dekat pondok sampai 8 tahun. Kat Indonesia pula tu. Beliau ini tak belajar macam kita. Kerja pun mekanik kalau tak salah. Tapi ada semangat dan gairah begitu tinggi untuk baca Al-Quran. Ya Allah. Malu kita yang dengar ni, ya Allah malunya. Gitu tuan-tuan puan sekalian, orang dah rindu betul dengan Al-Quran. Adalah wajar bagi orang yang mengenal Al-Quran dan mengenal pembicaranya bersifat dengan sifat-sifat tersebut di atas itu. Kalau kita tahulah yang kita baca tu Al-Quran kalamullah, tuan-tuan puan sekalian, kita akan sangat berjaga-jaga. Kita tak akan mudah nak bersikap biadab ataupun kita baca dengan sambil lewa, kita tak akan ada sifat macam tu. Sebab kita tahu kita sedang membaca firman pencipta kita, tuan-tuan puan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Baik tuan-tuan puan sekalian, pada perbahasan selanjutnya nanti kita akan mula masuk berkenaan dengan beberapa kisah yang menceritakan tentang salafun salih, orang-orang terdahulu dengan Al-Quran, sikap mereka dengan Al-Quran ni tuan-tuan puan sekalian. Tuan-tuan puan sekalian, semoga ilmu yang kita kongsikan pada malam ini kita dapat manfaatkan. Jaga adab kita selepas ini. Yang paling penting, setiap kali nak baca Al-Quran, betulkan dulu niat kita. Fahami kenapa sebenarnya kita nak baca Al-Quran. Kemudian pastikan diri kita berada dalam keadaan terbaik untuk baca Al-Quran. Kita dah tahu, sekarang kita tinggal amalkan tuan-tuan puan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Al-Fagir. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ya Allah biha kafaratul majlis dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته